Ia berjuang fisabilillah, satu arah tertinggi di julang kalimatullah. Berbekal tawakal gapai citanan suci marfatillah, sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Berbekal tawakal gapai cita sucilah, sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Rela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. MySpace Active Protect. It kills germs. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita rafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Jumaat yang berkat ini. InsyaAllah kita dapat bersua kembali dalam segmen motivasi Jumaat di Facebook Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia YADI. Pertamanya saya nak tanya apa khabar kepada para penonton yang bersiaran bersama dengan kita pada pagi ini. Harap semua dah sarapan. Dan sebelum itu kita harapkan siapa yang menonton segmen kita pada pagi ini bolehlah kongsikan kepada rakan-rakan ataupun grup-grup WhatsApp yang lain untuk sama-sama lebih ramai akan mendapat manfaat daripada insya-Allah.
Jadi tuan-tuan dan puan, untuk segmen motivasi Jumaat ini kita adakan pada setiap hari Jumaat, insya-Allah untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan puan berkaitan dengan input-input yang ilmiah dan menarik untuk kita dapat manfaat bersama, insya-Allah. Jadi pertama yang dahulu, untuk hari Jumaat yang berkat ni, sama-sama saya mengingatkan diri saya kepada dan tuan-tuan dan puan sekalian yang menonton, perbanyakkanlah selawat kita ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Dan pada hari Jumaat ini sunnahnya dituntut untuk kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi SAW, seperti mana yang dianjurkan daripada Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada setiap hari Jumaat. Riwayat Al-Bahaqi. Kemudian tuan-tuan dan puan, daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dan seperti mana yang ditafsirkan oleh para ulama, selawat ke atas Allah ke atas kita ini merupakan pengampunan daripada dosa-dosa kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ambil manfaat untuk hari Jumaat yang mulia ini untuk kita perbanyakkan selawat kita. Sallu ala Nabi. Baiklah, kita terus masuk kepada tajuk kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan motivasi Jumaat yang bertajuk kekuatan mental, refleksi kekuatan hati. InsyaAllah saya akan perkenalkan iaitu Dr. Saleha Idris, iaitu Inspirator Psikologi Kejayaan. InsyaAllah kita jemput bersama-sama untuk dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Apa khabar kita doktor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Zamri? Alhamdulillah. Saya tak faham cakap Sarawak ni walaupun kita di page Yadim Sarawak. Maafkan saya lah. InsyaAllah. Kita di page Yadim Sarawak ni, jadi kita cakap sikit Sarawak doktor. Kita tu dia maksudnya awak lah. Awak. Kalau kami tu saya. Jadi apa khabar kita? Apa khabar awak? Macam kamu apa khabar? Itulah. InsyaAllah, insyaAllah. Jawabnya waras lah, waras. Waras tu Jawa pula kan. Masya Allah. Kita santai je pagi ni, insyaAllah untuk membicarakan topik kesihatan mental, refleksi kekuatan hati. Tajuk yang kita boleh kupas lagi mengenai takrifan ataupun definisi tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini. Mungkin para penonton yang bersama dengan kita tertanya, kenapa apa kaitan kesihatan mental dengan hati ni, kekuatan hati? Mungkin doktor boleh jelaskan tajuk kita pada hari ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan cik puan sekalian, nampaknya baru ada 3 mata di sini, tapi tak apalah, kita teruskan juga insya-Allah. Dalam fasa-fasa online macam ni, ada rakaman nanti boleh lihat. Semoga apa yang saya kongsikan ini sebenarnya ianya perkara biasa-biasa sahaja, tapi kerana kita menyahut dakwah, apa itu dakwah? Fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita beri peringatan sama-sama untuk kita mensegarkan hati kita, membugar fikiran kita semula. Baik, sebelum saya pergi kepada apa yang sedang ditanya oleh Ustaz Zamri tadi, saya nak tunjuklah satu gambar ni. Okey, nampak ke? Okey, kalau saya tanya tuan-tuan dan cik puan sekalian, kalau saya tanya tuan-tuan dan cik puan sekalian, apa yang tuan-tuan dan cik puan nampak di sini? Boleh tak tulis? Puan Anom, kita ada Puan Anom Ahid di sini. Terima kasih Puan Anom. So apa yang tuan-tuan dan cik puan nampak di sini? So kita dalam psikologi, biasanya kita nak lihat cara orang berfikir, kita nak tengok apa yang orang rasa.
Kan kalau Zamri masih ingat lah, dia ada beberapa ujian, dipanggil ujian subjektif dan ujian objektif. So ini antaranya perkara simulasi yang kita beri untuk melihat. Jadi Puan Anung kata melihat tumpuk hitam di tengah-tengah. Betul. Kan, tak ada jawapan salah. Zamri nampak apa? Sepertinya saya nampak banyak warna putih lah Puan. Boy, dia dah tahu rahsia ni. Jadi biasa kita kalau tanya orang yang tak pernah lagilah ada didedahkan dengan simulasi ni, mereka akan jawab banyaklah kawasan putih. Kan? Tapi Puan Anum tulis tumpuk hitam di tengah. Betul Puan Anum. Bila saya tanya orang, biasanya orang akan jawab macam itulah sebab ini apa yang dia nampak. Okey? Sama juga dalam kita nak membicarakan tentang tajuk kekuatan mental, refleksi kekuatan hati. Nampak gambar ni simple. Setitik kan, setitik hitam di tengah. Tapi hitam di tengah ni kita boleh analogikan dia sebagai cara kita berfikir. Cara kita melihat sesuatu perkara. Kan? Contohlah hitam ni adalah masalah kita. So kita pun fikir, apa ni, aku tak ada duit ni. Katalah masalah kewangan ya. Aku tak ada duit ni, aku nak bayar hutang. Kalau aku tak boleh nak bayar hutang, tengok saya lakarkan ya. Kalau aku tak boleh bayar hutang nanti susahlah hidup aku, duit aku pun tak cukup. So kita dah membina satu titik kecil yang lain. Kemudian daripada titik yang tadi pasal masalah kewangan, ya Allah anak aku pula nak minta duit, ya Allah serabut dah aku rasa. Ya Allah ni aku nak kena bayar ni, kereta 3 bulan tak bayar, yang ni. Nampak tak? Yang ni seolah-olah adalah pola pemikiran kita. Kan? Pola pemikiran kita. Ini yang apa kita sedar. Yang ni saya nak cerita pasal kekuatan mental. Apa itu maksud kekuatan mental tadi? Mula-mula tajuk kita kesihatan mental. Ini ada kaitanlah kekuatan mental, kesihatan mental. Itu maksudnya bagaimana cara kita berfikir terhadap sesuatu perkara di hadapan kita. Okey. Jadi kita dah besar-besarkan masalah ini berbanding kita lupa masih ada lagi dinding-dinding putih. Masih ada lagi yang putih di sekeliling ni. Walhal titik hitam ni kecil je. Titik hitam ni kecil tapi kita sendiri dengan cara kita berfikir, dengan kaedah kita berfikir, kita membesar-besarkan perkara-perkara ini sehingga apabila masalah demi masalah terjadi, kita lupa. Yang ni yang berlaku apabila disebut manusia ni mempunyai kehebatan. Tapi kenapa kadang-kadang dia ada fasa nak membunuh diri, dia ada fasa burnout, dia ada fasa depression, dia ada fasa anxiety, kerisauan dan sebagainya, kerana kita manusia yang nasia, manusia yang pelupa. Sebab itu bila program macam Yadim Negeri Sarawak buat macam ni, ada tazkirah, ada sesi-sesi ingat mengingat, insya-Allah dia akan membugarkan balik cara kita berfikir, jiwa kita, hati kita dan sebagainya. Jadi titik hitam ni tadi, Zamri, kalau kita tak ada kekuatan mental yang kuat, dia akan terus berkembanglah titik hitam ni sehingga kan hati kita, fikiran kita yang murni tadi telah dihitami dengan cara kita berfikir tadi. Kat sini clear tak tuan-tuan dan cik puan sekalian? Jadi macam saya tulis dekat dalam Facebook kita, kadang-kadang masalah kita tu tak besar. Memanglah pada kita masalah kita sangat besar. Tapi sebab jiwa kita yang belum besar, fikiran kita yang belum besar, kan? Jadi kita perlukan kekuatan mental ini untuk memberi cermin kepada hati kita. Jadi bila kita punya titik hitam ni kecil, kita hanya nampak bila jiwa kita besar, kita ada kekuatan mental yang baik, kekuatan hati yang luar biasa indah, kita melihat hitam ni hanya kecil je. Kita akan lebih banyak bersyukur, kita akan lebih redha, kita akan lebih banyak bersabar. Tapi untuk sebut sabar, redha,
ikhlas bukan perkara mudah. Semua itu didatangkan dengan ujian demi ujian demi ujian. Saya pernah satu ketika, saya rasa stabil hidup, rasa seronok, happy, rasa Allah jaga saya. Tapi saya jumpa ramai orang yang kata stability will kills you. Apa maksudnya? Kita rasa stabil, kita rasa selesa, ini akan membunuh. Sampai saya cakap, saya pernah jumpa satu orang guru saya kata, doktor, saya ni boleh tak Tuhan jangan bagi saya ujian yang berat-berat? Saya takutlah. Ini saya nak cakap pasal kekuatan mental tadi. Saleha, ujian tu memang manusia kena dapat. Sedangkan Nabi yang memang tempatnya di syurga pun mendapat ujian, apatah lagi kita ni yang tak dijanjikan lagi syurga atau neraka. Jadi ujian tu memang tak boleh lari sebab dengan ujian inilah dia akan membina kekuatan mental kita, dia akan memberi kekuatan hati kita apabila kita faham tentang elemen-elemen kemanusiaan inilah. Saya rasa ini untuk permulaan dulu kot Zamri. Nampak Zamri muka berat je tu. Okey. Ya doktor, alhamdulillah penjelasan yang saya kira cukup jelas daripada yang bagi doktor tadi berkenaan dengan apa perbezaan di antara perkaitan di antara kesihatan mental dengan refleksi hati itu sendiri. Maknanya kalau kita melihat satu benda tu objektif sahaja, mungkin kita akan susah untuk melihat suatu image yang lebih besar lagi. Jadi di sini perlu kepada kita melihat lebih kepada subjektif. Alhamdulillah. Jadi kita sebelum itu doktor, kita ada sekarang ni kita ada sahabat-sahabat kita yang komen. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Anum Ahid yang sedang menonton bersama dengan kita. Terima kasih kepada Puan Anissa Lili Balang, alhamdulillah hadir. Terima kasih banyak-banyak. Dan Puan Anwar Wahid mengatakan masalah yang kecil jangan diperbesarkan kan Ustazah. Betul. Itu yang sedikit. Masalah kecil jangan diperbesarkan. Maksudnya ada juga kita melihat masalah itu sebagai bukan sahaja masalah, tetapi kita melihat ada orang melihat masalah itu sebagai peluang. Ada juga itu bagi kalau masuk dalam konteks perniagaan lah. Dia melihat masalah sebagai peluang. Jadi itu terpulang kepada cara kita melihat kan doktor, cara kita melihat persepsi kita masing-masing lah. Jadi doktor, kita teruskan dengan Zamri, saya berminat tengok yang Puan Anum tulis ni, masalah yang kecil jangan diperbesarkan. Ya, masalah tu kita tak besar-besarkan, tapi yang kita besarkan tu ialah hati kita. Yang kita besarkan tu ialah cara kita berfikir terhadap masalah. Macam Zamri kata, kalau kita tak boleh nampak benda yang kecil ni macam big picture. Sebenarnya dalam kehidupan kita lah, umur kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kalau kita, kan ada orang kadang-kadang dia ada benda-benda yang dia trauma daripada kecil. So kalau benda tu dia bawa beban trauma tu dalam hidup dia sampai 40 tahun, 30 tahun dia hidup, 50 tahun dia hidup. Ini maksudnya dia perlu ada terapi. Perlu merawat diri dia daripada membawa beban-beban masa lepas yang akan menghantui hidup dia masa kini dan masa akan datang. Itu salah satu contoh dalam kesihatan mental lah, yang mana bila benda tu kita bawa, dia akan menyebabkan kekuatan diri kita, kekuatan mental kita ni agak lemah. Jadi apa maksud kesihatan mental ni? Saya teruskanlah Zamri ya? Ya boleh. Silakan doktor. Apa maksud kesihatan mental atau kekuatan mental? Maksudnya mental, apa itu mental? Cara kita berfikir, cara kita selesaikan masalah, cara kita membawa diri kita dalam perjalanan hidup seharian kita. Kalau kita tak ada mental yang sihat, kalau orang sakit lah, macam Zamri cakap tadi kan, kalau orang sakit perut, pergi cari ubat, ambil minyak angin, sapu perut.
kan, pergi toilet. Itu cara dia nak selesaikan masalah fisiologi jasad dan badan dia. Untuk orang yang ada isu mental yang tidak berapa sihat, apa yang tak sihat tu? Tak sihat tu bila kita nampak, pertama kita tak ada semangat nak pergi kerja. Kita malas. Kalau kita ni pelajar, kita malas nak pergi kelas. Kita malas. Kan kalau pergi belajar universiti ke college, kehadiran dalam 14 minggu boleh ponteng 3 kali je. Maksudnya tak, bukan boleh ponteng. 3 kali tak datang, lepas tu kita tak boleh tak boleh masuk final exam. Tak boleh masuk final exam. Jadi kalau kita pelajar, kita tak nak buat assignment, kita malas. Kita tak nak pergi kelas. Kalau kita bekerja, kita macam tak ada semangat dah nak pergi kerja. Kita bekerja pun bila bos suruh, kita buat type je apa yang dia nak. Tapi kita tak do more on that. Kita tak bagi idea pada kerja. Kita tak masukkan roh kita dalam bekerja tu. Aku masuk roh dalam bekerja. Contoh macam Zamri di Yadim kan, saya rasa lama dah Zamri kerja kat Yadim ni. Kenapa lama? Sebab Zamri jumpa roh, masukkan roh kan, initiate idea, bagi idea dekat Yadim Sarawak, buat ini. Tapi Zamri juga yang buat, betul tak? Kan? Jadi itu contoh. Apa lagi? Kita rasa nak tidur je. Kita rasa tak nak buat benda-benda. Makan pun malas. Jadi bila mental kita tak sihat, sebenarnya kita tidak sejahtera. Kita tidak afiah. Kan? Kita tidak afiah. So kenapa kesihatan mental ni sangat penting? Sebab kesihatan mental kan tadi saya cakap, ia berkaitan dengan cara kita berfikir. Setiap hari kita menjalani hidup dengan membawa fikiran kita. Kalau fikiran kita fikiran yang tidak baik, maka mutu kerja kita tidak baik. Mutu belajar kita tidak baik. Pergaulan kita seharian dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang yang bekerja dengan kita, semua tu tak baik. Itulah kesihatan mental. Maksudnya bermula dengan apa? Dengan cara kita berfikir terhadap sesuatu perkara. Contoh kita kena habis pukul 10 ya Zamri? Ya doktor. Jadi contohnya macam Zamri kata nak cuti sekolah kan. Kalau kat rumah saya ni Zamri, anak saya 3, saya anak 5 orang. Kalau Zamri ingat kan, anak saya 5 orang. Yang 3 dah masuk asrama dah Zamri. Masya Allah. Jadi ada 2. Baru Zamri rasa Zamri dah tua anak saya dah besar masuk asrama. Rasa dah berusia. Rasa dah berusia. Masya Allah. Jadi ada 2 anak saya dekat rumah. Bayangkan kalau 3 orang ni balik, memang rumah ni agak bersepah sikit lah. Okay? Baju pun banyak nak kena basuh. Kan? Lagi macam-macam benda. Maksudnya benda tu dah keluar daripada kebiasaan. Katakanlah saya ni ibu yang orang kata ada sedikit mental tak berapa nak sihat. Maksudnya bukanlah saya kata sampai sakit jiwa tu, bukan. Maksudnya macam cara kita berfikir. Ingat tak yang saya tunjuk tadi kan? Alamak anak aku nak balik lah, Bella rumah aku bersepah. Alamak anak aku nak balik lah, bergaduh, bising lah nanti rumah aku ni. Alamak anak aku nak balik. Jadi itu masalah. Tapi kalau kita kata Masya Allah anak aku nak balik, aku dapat solat berjemaah dengan anak-anak aku, happynya. Satu. Ya Allah anak-anak aku nak balik, bestnya nanti kita orang sama-sama lah nak bergotong royong, mungkin cat rumah, mungkin bersihkan taman, mungkin bersihkan dapur, bersihkan store. Masya Allah happynya aku. Bila kita cakap macam tu, kita punya cara fikir macam tu, kita punya semangat lain macam, posture kita, jasad kita ni, badan kita ni pun posture dia lain. Lepas tu sparkling from the eyes, maksudnya mata kita pun percaya. Tapi kan ada mak-mak cakap, yalah puan memanglah happy, tapi bila ambil anak kat asrama, dan masuk kereta terus dia tidur, saya yang drive seorang-seorang. Dah lah 3 jam saya nak pergi ambil dia dekat asrama, balik 3 jam pula saya seorang-seorang, dia pula tidur. Jadi sebab itulah bila datangnya perkara-perkara yang tak best ni, kita lawan. Lawan tu maksudnya kita change, kita switch, kita tukar. Mungkin
anak aku ni dah lah aku datang jauh-jauh seorang-seorang ni, mak ni drive ni 3 jam. Masuk je kereta dia tidur pula. Bukannya nak borak-borak dengan aku. Okay, mungkin sebelum tu dia kan bila nak bercuti lama ni anak-anak kita bergotong royong, bersihkan kelas, cuci kelas, bersihkan sekolah, bersihkan asrama. Benda tu penat tak Zamri? Penat betul, penat. Penat, ya Allah penat. Penat Dia buatnya. nak angkat meja, nak angkat kerusi. Jadi dalam fikiran dia, nanti aku balik aku nak tidur lah dalam kereta. Kan? Tapi mungkin anak ni terlepas pandang sebab dia dah lama. Jadi cara kita fikir lain, anak kita fikir lain. Jadi sebab tu penting untuk menemukan satu cara fikir, iaitu namanya sinergi. Okey? Itu tentang kekuatan mental. Macam mana pula refleksi hati? Benda ni sangat orang kata support each other. Dan kita faham bahawa elemen kemanusiaan itu bukan sahaja terdiri pada jasad tapi juga akal, roh, kolbun, hati. Sebab tu benda ni semua adalah elemen-elemen kemanusiaan yang bergantung antara satu sama lain. Contoh saya bagi kita stres. Okay. Kita stres. Okay. Kalau dalam kelas, anak murid saya kata dia ni selalu gastrik, dia selalu migraine. Ini sebenarnya adalah satu kondisi yang simple lah sebagai orang psikologi. Kita kata dia mempunyai tahap tekanan kepada suatu perkara dan dia tak mampu nak absorb lagi tubuh badan dia. Sama juga bila kita ada anxiety, ada kerisauan yang terlampau. Saya pernah kena juga walaupun saya orang psikologi sebab benda tu dia macam automatik, kita tak rasa. Dulu saya tak tahulah saya pernah cerita dalam Yadim ni ke belum. Dulu saya buat PhD lama kan Zamri, 9 tahun. So 7 tahun yang terakhir tu saya mengalami kerisauan sampai dia menyerang tubuh saya. Saya masa tu tak boleh nak bernafas, nak bercakap macam ni pun susah Zamri. Saya cakap macam jadi penat, cepat penat. Biasa kalau saya mengajar 3 jam, saya mengajar 1 jam tu dah letih sangat, saya terbaring, saya penat. Itu contoh-contoh. Dan jantung ni rasa laju. Okey, tengok tadi ada masalah-masalah daripada tubuh badan kita. Kan dipanggil kadang-kadang dipanggil soma. Tubuh-tubuh kita ni dah tak mampu nak cope dengan cara fikir kita yang banyak negatif tadi tu. Kan? Kenapa saya jadi macam tu? Sebab saya lambat siap PhD. Saya tengok kawan saya dah 3 tahun je buat PhD, saya cakap ya Allah, bodoh ke aku ni? Negatif. Ya Allah, bodoh ke aku ni? Self-talk negatif. Cakap pada diri sendiri tentang perkara negatif. Bila tengok ayah dah makin tua, umur 80, ya Allah, sempat ke ayah aku nak tengok aku konvo ni? Mak aku dah lah meninggal masa tahun kedua aku buat PhD. Sempat ke ya Allah? Yang ketiga, ya Allah, aku buat PhD ni, aku daftar ya Allah pada anak aku yang bongsu tu, anak kelima umur 40 hari sekarang ya Allah, dia dah umur 8 tahun. Nanti dia cakap mama ni bodoh ke buat PhD lambat sangat? Cakap pada diri sendiri, anak tu tak cakap pun. Yang keempat, ya Allah, patut ke aku buat PhD ni? Aku rasa macam PhD ni dah tak berguna dah untuk hidup aku. Semua tu negatif-negatif. Yang ni Zamri, negatif penuh ni. Jadi pertama dia serang tubuh badan kita. Dia nak bagi tahu, hello, badan nak bagi tahu, hello Saleha, jantung kau dah sakit. Hello Saleha, kepala kau asyik pening ni. Hello Saleha, badan kau dah tak larat. Hello Saleha, immune system kau dah lemah ni, kau stres sangat. Itu badan, jasad kita. Bermula daripada apa Zamri? Mental kita, fikiran kita. Sebab tu dalam psikologi kita ada cognitive behavior therapy. Terapi kognitif dan tingkah laku. Kan cara kita fikir tadi. Kemudian hati kita sentiasa galau. Galau ni apa Hati kita sentiasa risau. Kolbun tadi kan, emosi kita. Hati kita selalu sedih. Hati kita selalu putus asa.
Hati kita selalu rasa tak ada harapan dah aku nak siapkan PhD aku ni. Dah 7 tahun dah ni. Ini contoh yang saya punya lah. Jadi emosi kita rendah, emosi kita ke bawah. Apa lagi? Roh spiritual kita. Bagaimana connection kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang selalu sebut kau kena tenang, kau kena tenang. Tenang ni macam mana nak dapat, Zamri? Adakah dengan cara tarik nafas? Kan kita diajar dalam psikologi mindfulness kan, mindfulness. Tenang, tarik nafas. Lepas tu dah tak tenang. Sekejap je tenang tu. Lepas tu tak tenang. Jadi kunci tenang, macam mana nak tenang adalah merapatkan diri kita dengan Tuhan. Dekatkan diri kita dengan Tuhan. Contoh kita tanya balik, ya Allah aku buat PhD ni dengan niat aku nak dekat dengan kau. Kan? Berilah aku balik ketenangan itu. Cara nak tenang adalah dengan ibadah kepada Allah. Itu cara nak tenang. Seharian kita, macam mana ibadah kita pada Allah? Solat kita, puasa kita. Puasa ni sangat bagus sebab dia dapat mencambahkan neuron-neuron baru. Neuron kita, fikiran kita ni ada sel-sel tadi, setiap hari dia akan mati. Sebab tu orang ada yang nyanyuk sebab sel dia dah mati. Sel bahagian ingatan tu dia dah mati. Hippocampus dia panggil Zamri ingat tak subjek psikologi kognitif ni? Apa dah lupa. Lupa Kira belajar balik ni. Betul. Kita belajar psikologi ni, kita belajar tentang diri manusia sebenarnya. Diri kita supaya kita lebih orang kata kenal diri, kenal ilahi kan, kenal diri, kenal Tuhan. Jadi banyak sel-sel mati. Baik bila kita puasa kita dapat mencambahkan sel-sel baru, menghidupkan sel-sel baru. Jadi tenang itu bermula dengan ibadat kepada Allah. Sebab tu orang yang susah hati, dia punya ujian tu dia rasa besar, kemana dia pergi? Dahi dia menyembah ke bumi. Tubuh dia bersolat. Kan, kalau tak pernah tahajud, tiba-tiba bangun tahajud. Allah push kita untuk solat tahajud ni tadi kan. Kita tak rasa pun solat tahajud ngantuk. Tapi kita lupa bahawa solat tahajud ni adalah solat yang memang antara kita dengan Tuhan je. Biasa kalau kita solat Zohor, saya yakinlah kita solat Zohor, solat Asar, kita susah nak khusyuk. Betul tak Zamri? Lagi Zamri ada anak kecil, solat je anaknya anaknya panjat kat belakang, duduk kat tepi, panggil Abi tengok ni, tengah solat ni. Ini macam mana nak khusyuk? Kan? Jadi waktu tahajud lah ada waktu kita untuk membina kekuatan mental, untuk bina kekuatan hati. Macam mana kekuatan mental, kekuatan hati tadi adalah berdasarkan connection, hubungan kita dengan Allah. Barulah mental kita kuat, barulah hati kita kuat. Yang tu yang first. Itu dipanggil ke arah spiritual. Yang kedua, baru kita belajar macam mana cara nak berfikir untuk hadapi masalah. Sebab tu bila kita ada masalah, kita jumpa kaunselor, kita jumpa ahli psikologi. Kenapa? Sebab bila kita ada masalah, kita berfikir cara yang biasa kita fikir. Contoh, macam kata, Puan anak saya ni dah remaja lah, dia tak hormat kat saya. Dia ni macam anak derhaka pula. Tapi kita lupa bahawa anak yang remaja tu, approach kita pada dia tu berbeza. Dulu senang lah kalau anak-anak macam anak Zamri kecil-kecil lagi kan. Zamri kata, Zahra sapu rumah, Zahra jaga adik. Kita banyak bagi arahan pada anak-anak kita. Perasan tak? Tapi bila anak remaja Zamri, umur dia 12 tahun, 13 tahun, kita start buat macam tu. Zahra sapu rumah, dia buat dua je. Zahra nak jadi anak derhaka ke? Ambil rotan, pang. Kan? Dan kita lupa anak remaja ni dia dah jadi satu entiti psikologi yang baru. Mereka, waktu ni lah mereka sudah mula akil balik. Yang perempuan dah mula period, yang lelaki dah mula bermimpi. Jadi sebenarnya mereka tengah keliru tentang diri mereka. Jadi mereka memerlukan kawan-kawan yang baru. Kalau ibu ayah tak masih lagi berfikir cara lama yang anak anda semua masih kecil, anda akan buat pendekatan yang sama. Wahal untuk anak remaja pendekatan dia totally berbeza.
Masya Allah, saya bila anak saya nombor 1 jadi remaja, saya ni pula rasa macam tak pernah belajar psikologi. Memang kena buka balik buku psikologi, tengok balik apa yang berlaku pada remaja. Sebab kita remaja dulu pun kita lupa, kan? Itu contoh dia. Jadi bila kita jumpa orang psikologi untuk counselling atau sesiapa sahaja yang boleh memberikan kita kata-kata hikmah, sebenarnya mereka mendorong kita belajar cara berfikir cara lain. Saya nak bawa satu contoh. Saya pernah ada satu orang, sebab saya ni background lecturer kan. Jadi saya pernah mengajar part time dekat Uni KL. Ada seorang pelajar saya tu, dia selalu happy tau Zamri. Semester ni dia happy. So semester depan saya mengajar dia, dalam kelas saya dia senyap je. Dia macam ni dalam muka dia. Saya panggil dia, contoh nama dia Muhammad. Muhammad faham ke? Muka tak ada ekspresi Zamri. So maksudnya dia ada masalah, kita tahulah. Kata saya tanya dia, kalau Muhammad nak borak apa-apa dengan saya sedia untuk mendengar. Memang dia orang tak akan memberitahu lah, kan. So tak tahulah satu hari tu dia nak jumpa saya dan dia cerita masalah dia. Masalah dia apa? Dia clash cinta. Putus cinta. Cinta ni cinta daripada sekolah rendah Zamri. Bayangkan sekolah rendah bercinta umur 9 tahun. Masya Allah, advance kau. Umur sekolah rendah pun bercinta. 9 tahun tu kan? 9 tahun dia bercinta. Sampailah umur dia masa tu 19 tahun, 10 tahun. Lepas tu, okeylah saya cakap macam ni. Kan dia, kenapa dia sedih? Dia duk fikir masalah dia. Dia tekankan pada masalah-masalah dia. Kan, masalah aku clash cinta, apa salah aku, apa yang aku buat, kenapa dia jadi macam ni. Itu semua fikiran masalah. Jadi saya datang kat dia, saya cakap, Muhammad ni umur 20 tahun. Muhammad muda lagi. Kalau Muhammad umur sampai 60, Muhammad ada berapa tahun untuk hidup? 40 tahun puan. So apa yang Muhammad nak buat dalam kehidupan Muhammad? Saya ajak dia untuk tengok futuristic thinking, cara berfikiran masa depan. Saya nak jadi sekian-sekian puan. Saya nak ini puan. Saya nak itu puan. Bila dia cerita pasal masa depan dia, posture dia berubah. Ingat tak tadi saya sebut cara fikir yang salah akan berefleksi bukan saja pada hati, berefleksi pada jasad. Kan? Dia cerita, puan saya nak ni. Macam dia lupa pula masalah makwa 10 tahun bercinta tadi kan. Puan saya nak baiki diri saya lah puan. Alhamdulillah, very good. Nampak tak tadi? Cara berfikir yang baru. Jadi kekuatan mental tu dia start dengan cara fikir. Sebenarnya cara fikir ni kita boleh latih. Cuma kadang-kadang bila masalah ni bertimpa kuat sangat dekat kita, kita dah tak mampu dah nak melihat sebab kita berada dalam kegelapan, fi zulumat. Sekarang kita nak pergi ilan nur. Macam mana kita nak pergi kepada cahaya tu? Sebab tu dengan cara melatih fikiran. Cara melatih fikiran macam mana pula? Pertama dengan membaca. Dalam psikologi kita panggil biblioterapi. Terapi dengan membaca. Ini boleh membawa kita ilan nur. Yang kedua, circle kita. Katalah yang Muhammad tadi ni, dia jumpa kawan dia cakap, alah dah lah kau lupakanlah dia tu. Semua cakap lupakanlah. Tapi lupa tu macam mana cara dia? Kan? Lupa tu macam mana cara dia? Okey. Jadi ada cara untuk kita berfikir. Ada skill dia. Dan skill ini boleh dilatih. Skill ini boleh dipelajari. Okey? Skill ini boleh dipelajari. Seterusnya, apa maksud kekuatan hati? Maksud saya hati ini memang kalau kita nak upgrade hati kita, kita memang kena upgrade ibadat kita. Kita kena upgrade hubungan kita dengan Tuhan. Kita kena upgrade kekuatan rohani kita ni dengan berzikir, kan? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Saya selalu beritahu, kalau boleh setiap hari kita ada amalan kita dengan Tuhan. Amalan yang konsisten. Contoh istighfar 100 kali setiap hari, setiap pagi. Selawat 100 kali. Tadi Zamri bagi tahu
banyakkan selawat di hari Jumaat. Memang betul lah kalau boleh daripada lepas asar hari Khamis, malam Jumaat, hari Khamis Jumaat kan, lepas asar, lepas maghrib tu ialah waktu hari Jumaat. So daripada situ ajak keluarga kita selain baca Yasin, kita berselawat, bukalah selawat tu dalam rumah kita, ada audio, ada radio, YouTube, buka selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin tampal poster-poster selawat dekat rumah kan. Ini semua ke arah kekuatan hati tadilah. InsyaAllah bila kita ada dorongan kekuatan hati yang baik, InsyaAllah fikiran kita ni mudah nak berfikir. Kan? Kalau kita ni rasa sesak, rasa banyak masalah, saya percaya bahawa waktu itu kita sedang berada dalam fasa kegelapan. Kita tak mampu nak lihat apa-apa. Tapi kerana ada sedikit kekuatan hati itu, yang mana kekuatan hati ni perlu dibangunkan. Dia tak terjadi tiba-tiba tuan-tuan dan cikgu puan. Sebab tu amalan kita setiap hari itu menentukan kepada kekuatan hati kita. Sebab tu kalau orang yang depression, orang yang kemurungan, dia tidur je. Dia tak nak pergi mana-mana. Nak duduk dalam rumah, dalam gelap, dan ada rasa-rasa nak bunuh diri. Kan? Macam mana nak bagi tahu dekat orang yang ada kecelaruan mental ni tentang jangan bunuh diri. Dan dia tahu bunuh diri ni tak boleh dalam Islam, tapi dia nak bunuh diri juga. Tu macam mana? Kan? Jadi sebab itu kita kena, bila ada masalah, macam saya sebut, bukan masalah kita tu yang besar, tapi jiwa kita, mental kita, hati kita ni kita kena besarkan. Kita kena ada ruang cara-cara yang berbeza untuk approach dalam menangani sesuatu masalah. Okey? Mana Zamri dah hilang ni? Saya dah keseorangan dah dalam live ni. Mungkin ada, dia dah datang balik. Tak apa, teruskan. Teruskan je. Maaf, saya punya device tadi ada masalah teknikal tadi. Alhamdulillah. Tapi saya masih di dalam, tak hilang kan? Tak hilang. Okey. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang kesihatan mental dengan kecelaruan mental. Macam saya sebut tadi, kalau orang yang ada masalah kesihatan mental, apa yang berlaku, dia tak dapat berfikir dengan baik. Bila orang ada masalah tentang kesihatan mental, ini akan melibatkan cara pandang dia, cara fikir dia, emosi dia, psikologi dia, sosial dia, semua ni terganggu. So apa yang dia, macam saya sebut tadi, dia tak dapat kerja dengan baik. Dia ada masalah, asyik-asyik ambil MC, asyik-asyik ada emergency, EL, emergency leave. Terganggu fungsi hidup dia. Jadi emosi dia, psikologi dia, hubungan dia dengan orang lain, semua itu ada masalah. Dan kesihatan mental adalah tentang bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kita bertindak, bagaimana dan apa yang kita rasa. Contoh masa berlaku pandemik, ataupun saya cerita pasal cuti sekolah akan datang ni lah. So cuti sekolah akan datang ni, apa yang kita rasa terhadap cuti sekolah ni Zamri? Zamri gembira ke? Tak gembira? Atau mak ayah kat luar sana gembira ke tak gembira? Memanglah agak pening sebab anak ada rumah, tak ada orang nak urus. Tapi solusi dia apa? Cari solusi. Solusi tu mungkin datang daripada, bila kita ada masalah, dia ada dua solusi. Solusi pertama kita panggil internal solution. Internal solution ni adalah kita betulkan cara kita fikir, hati kita ni kita kena tambah lagi, saya kata tadi, ibadat, konsisten tadi, setiap hari apa yang kita kena buat untuk membina kekuatan hati kita. Yang kedua, outside solution. So bila saya ada anak kat rumah, suami saya pun keluar kerja, saya keluar kerja, tapi tak apalah, anak-anak saya dah besar. Dulu masa anak saya kecil-kecil tu, macam mana tu? Jadi saya kena ambil cuti berapa hari, saya kena minta tolong ada orang jaga, saya mungkin kena hantar pergi nursery. Hantar pergi nursery kena ada bayaran pula. Semua tu solusi demi solusi. Yang Zamri kata tadi, orang bisnes bila ada masalah dia nampak peluang. So mungkin yang tadi kalau masalah semua social problem dia ialah
social problem dia ialah anak cuti sekolah. Sebab tu ada program cuti sekolah. Kan? Sebab mak ayah nak hantar anak tadi. Saya pun ada juga anjurkan program cuti sekolah ni, Zamri. Kami target 80 orang. Semalam ada 150 orang mendaftar. Pening tak kepala juga ni. Cari fikir solusi. Apa dia kan? Yelah betul. Kalau cuti sekolah ni kalau kita lihat yelah kalau ada parents anak dia ramai kan, kalau masa sekolah tu bolehlah yang pergi asrama ada di sebagainya kan, duduk di rumah pun tenang sikit buat anak-anak pun dekat asrama. Tapi bila cuti sekolah ni semua berkumpul balik di rumah, jadi itulah mulalah gaduh lah adik-beradik dan sebagainya. Jadi parent jadi serabut, dia tak kadang-kadang tak boleh nak uruskan handlekan dengan baik. Itu yang kita contohnya kita pun masa zaman PKP hari itu kan, yang mana banyak parent yang mengalami masalah kesihatan mental ni disebabkan terpaksa berhadapan dengan isu-isu seperti inilah. Tambahan pula dengan tambahan bebanan kerjanya, bekerja dari rumah, kemudian nak ajar anak sekolah, silibus pula dan sebagainya di rumah. Jadi itu menjadi tambahan kepada tugasan parent di rumah. Jadi doktor ada sebut berkenaan tentang cara kita nak mendepani untuk cara kita berfikir secara lebih positif. Seperti mana yang saya baca dan pelajari, dan doktor tadi ada menyebut juga kita ni manusia ni kita ada komponen, dia ada kognitif, dia ada afektif ataupun emosional, kemudian ada kalbun, dan itu adalah sebahagian daripada integrasi daripada komponen yang ada dalam diri manusia lah. Dan sebenarnya yang saya baca, ada manusia ni dia kekuatan dia lebih kepada kita apabila berdepan dengan satu masalah dia dapat berfikir dengan baik. Tetapi bagi orang yang lebih kepada afektif atau emosional ini, apabila masalah datang dia emosional, dia dulu akan menerima masalah dan dia melihat satu benda itu secara emosional. Jadi itu mempengaruhi tingkah laku dia. Jadi bagi orang yang kata kita ada lebih kepada emosional ini, bagaimana kita nak melatih supaya dia lebih berat kepada cara berfikir yang positif, doktor? Sebab ini memang sifat semula jadi manusia yang berbeza di setiap penciptaan kan. Jadi orang yang emosional ni macam mana kita nak mengubah supaya dia lebih positif thinking, doktor? Okey, yang ni Zabri dah bertanya tentang kriteria mengendalikan emosi berdasarkan personality yang berbeza. Okey. Okey, baik. Untuk orang yang, kalau kita buat ujian personality ni, kita boleh bahagikan manusia ni dia terbahagi kepada dua. Satu dipanggil sebagai people oriented person dan satu dipanggil sebagai result oriented person. People oriented person ni bila dia ada masalah, dia macam Zamri sebut tadi, dia nampak je masalah, dia akan analisis masalah itu berdasarkan emosi dia. Kalau orang yang result oriented person, dia menilai masalah berdasarkan fakta, dia baiki cara kerja, dia baiki keputusan. Tapi orang yang people oriented, bila dia dapat masalah, memang dia akan fokus pada emotional attachment dia, pendekatan emosi dia tu. So bagaimana kita nak bantu mereka? Memang kita kena bantu mereka untuk pertama betulkan balik cara emosi mereka dengan membetulkan cara mereka berfikir. Sama juga. Okey? Bila orang terlalu emosional, yang ni kita cerita dalam bab biologi, bila dia terlampau emosional, bahagian otak emosi dia iaitu hypothalamus akan ambil tempat. Dia yang akan conquer. So macamnya nak push, yang pertama kita kena bawa balik yang bahagian logik berfikir ni, dipanggil
CEO of the brain kita, dipanggil prefrontal cortex kat depan ni, dia kena gunakan bahagian otak tu, Zamri. So cara dia yang pertama macam mana? Kita kena bagi soalan dekat dia untuk dia menjawab. Bagi soalan. Contoh, dia ni orang emosi. Katalah mak yang jenis emosi kan. Alamak, malaslah nak balik. Nanti diorang bergaduh. Belum gaduh lagi, kau dah fikir diorang bergaduh. Ya ke diorang bergaduh? Tanya dia. Ya ke dia gaduh? Yalah, selalu diorang jumpa mesti bergaduh. Lepas tu kita cakap, cuba puan fikir. Entah-entah mereka berjumpa nanti, mereka berkasih sayang, mereka ada banyak kerja sekolah mungkin. Jadi mereka tak sempat nak gaduh sebab mereka nak buat projek, nak siapkan projek sekolah. Boleh juga macam tu. See, that's the rational thing. Jadi bahagian otak logik dia dah ambil alih bahagian emosi dia yang berfikir tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang beremosi ni, tadi saya sebut dia people oriented person. Sebenarnya dia nak apa? Dia nak orang mendengar dia. Dia nak sokongan. Itu orang emosi memang macam tu, Zamri. Jadi hadir pada dia, jadi pendengar pun dah cukup. Tak payah pun nak nak bagi idea, tak payah. Nanti bila mereka dah dapat sokongan, mereka dah dapat moral support, sebab tadi saya sebut orang people oriented ni dia lebih emosi. Jadi dia memang kena jumpa manusia. Jadi dia meluahkan pun dah okey. Dia dah boleh fikir dah lepas tu. Dia punya kita panggil enlightenment of mind. Dia punya enlightenment ni apa bahasa Melayu? Saya pun tak ingat lah. Pencerahan minda. Pencerahan minda tu dia dah ada. Jadi dia boleh dah berfikir dengan baik. So untuk orang emosi, pertama tanya balik, bagi bahagian logik ambil alih. Yang kedua, support dia, bagikan emotional attachment sebab dia perlukan sokongan emosi. Dia tak perlu pun macam, cuba anak kau balik, kau akan tengok rumah kau bersih. Dia tak jalan macam tu. Dia bukan result. Tapi kalau dia cakap, kata anak kau balik, nanti kau boleh semayang sama-sama. Bila kau semayang sama-sama, kau salam, kau bagi tazkirah, kau rasa happy. Macam manusia. Bukan result. Kan? Kau rasa happy. Happy tu gembira, emosi. Dia nak benda tu balik. Jadi perkataan pun memang memainkan peranan dalam membantu untuk kesihatan mental jugalah. Berdasarkan personality orang tadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, walaupun dia ni personality emosi ke tak emosi ke, macam saya sebut tadi, untuk kekuatan hati, kita memang perlu rasa tenang, dan rasa tenang ini hadir dengan ibadat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kesibukan kita kalau kita banyak masalah, kita berada dalam vibration beta vibration of the brain. Otak kita kan ada gelombang kan, ada gelombang beta, ada gelombang delta, theta, alpha. So otak kita tidak ada dalam gelombang alpha. So bila kita ada masalah, kita kena cakap kat diri kita, aku kena tenang dulu, aku kena tenang dulu. Alpha tu gelombang otak tenang. Sebab bila kita berada dalam masalah yang serabut, kita berada dalam beta. So kita memang nak cari ketenangan. So ketenangan tu, apa cara-cara yang lain dalam perspektif biopsikologi, kita kena menerbitkan hormon-hormon gembira itu baliklah dalam diri kita. Contoh daripada makanan, exercise, ibadat, itu kita tak nafikan lah. Itulah Zamri, insyaAllah menjawab ke? Alhamdulillah menjawab doktor. Maknanya orang yang emosional ni kita kena bangkitkan kedua-dua lah doktor, dari segi kognitif dan emosional dia sendirilah. Tadi kita bangkitkan dengan perkataan-perkataan yang mungkin boleh membina emosional dia baliklah. Satu tips yang menarik lah doktor, untuk kita praktiskan. Satu lagi doktor, kadang-kadang orang yang bersifat emosional ni doktor, dia kadang-kadang dia tak boleh, dia tengok Facebook, dia tengok orang komen, caci maki, dia pula jadi down. Dia kata toksik betul lah, dibaca lah kan. Lepas tu dia pula yang down, dia tengok isu-isu semasa
kadang-kadang biasalah di Facebook ni kadang-kadang banyak juga yang toksik-toksik kan, komen-komen yang negatif dan sebagainya. Kadang-kadang bukan tuju kat dia pun, tapi dekat orang lain. Tapi dia baca, dia pula yang down dan kadang-kadang benda tu dia bawa ke dalam kehidupan dia. Dan lagi-lagi kalau benda tu dia macam relate. Contohkan orang yang baru kadang-kadang bercerai kan, dia bacalah kita tentang orang yang curam dan sebagainya kan. Jadi benda tu kena dengan dia, so dia relate benda tu dan dia bawa emosi dia dengan apa yang dia baca tadi. So bagi orang yang macam ni doktor, macam mana dia nak keluar daripada situasi ni doktor? Dia kalau cerita pasal isteri ni dengan suami dia kalau boleh dia nak suami tu suami dia je, dia tak nak suami orang lain walaupun dia baca kan. Kalau yang paling dahsyat amat dahsyat sekali kan Zamri kan, isteri ni dia tidur, dia mimpi perempuan lain kacau suami dia. Tidur ni dalam mimpi. Bangun tidur dia terus pukul suami dia. Pernah kena tak Zamri? Tak kenyang pula, ada lagi lah. Jadi suami ni bangun tidur terkejut. Kenapa pukul saya? Abang ni layan je perempuan lain. Bila abang layan perempuan lain? Tu dalam mimpi. Dalam mimpi awak pun awak marah saya. Kan? Itu sajalah seringan lah Zamri So bila untuk orang-orang yang doktor sebut ni betul-betul berlaku sebab saya pernah dengar. Ada kenalan. Dia cerita isteri dia tidur dan kemudian mimpi dia nampak dia dengan perempuan lain lah. Lepas tu dia bangun tidur, dia pergi marahkan suami dia. So dia try balik cari kesalahan suami dia dan sebagainya. Jadi benda tu jadi besar. Jadi dia nampak macam lucu tapi sebenarnya benda ni kita tak tahulah, kadang-kadang yalah perempuan ni susah difahami kan satu. Tapi kalau kita nak relate dari segi psikologi dia macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang kalau berlaku perkara macam ni. Saya pernah minggu lepas tu saya selesaikan satu isu lah yang memang ada isu ni, kes ni dia macam tengok benda lain, dia absorb benda tu dengan dia. Okay, dia absorb. So maksudnya yang pertama, macam kita jadi orang kalau kita jadi kaunselor lah, saya bukan kaunselor. Kaunselor dia menerima banyak masalah setiap hari. Kalau dia tak mampu nak memisahkan antara isu dengan tubuh badan, dia akan bawa masalah-masalah orang tu dalam hidup dia. Contoh orang cerita pasal perceraian, percurangan, masalah anak, macam-macam masalah. So yang pertama, untuk kita orang biasa ni, kita kena bezakan antara isu dengan personal. Okay? Pisahkan dia. Ini juga yang kita buat kalau kita nak buat terapi memaafkan orang. Kan kata orang ni buat jahat kat kita, tuduh kita, hina kita, fitnah kita. Macam mana kita nak maafkan dia? Kita maafkan dia, kita buang semua perbuatan-perbuatan buruk dia tu masuk dekat dalam tanah, kuburkan ke, bakar ke, tapi tanpa meninggalkan dia. Maksudnya dia tu kita maafkan. Sebab dia pun manusia biasa, kita pun manusia biasa. Mungkin dia ada kesalahan tu pada kita. Kita pula yang Allah takdirkan kena pada kita. Kenapa? Itu yang kita kena refleksi kekuatan hati kita balik tadi tu. Okey. Balik pada soalan Zamri tadi. So untuk orang yang emosi tadi ni, macam mana dia nak pertama kalau boleh jangan baca lah. Kadang-kadang TikTok ni dia keluar ikut algoritma kita. Kadang-kadang kalau kita perasan, apa kita fikir tu algoritma TikTok tu pun keluar. Facebook ni dah jarang dah sangat sekarang kan. Sekarang semua orang ke TikTok ke. Kata kenapa ada keluar pasal motivasi ni? Kenapa ada keluar pasal handbag ni? Mentang-mentang dalam otak aku baru fikir nak beli handbag. Asyik keluar handbag je punya promotion kan. Contoh. So maksudnya itu algoritma. Pertama, kalau boleh, kalaulah kita ni selalu baca tentang orang yang kita menyampah ni ataupun perkara-perkara yang berkaitan, kita cuba unfollow dulu supaya kita nak mereleasekan kepala kita. Sebab itu kita orang psikologi kan Zamri, kita tak baca cerita-cerita yang bunuh diri, tengok gambar orang mati. Sebab kita tak nak benda tu dia memasuki dalam alam fikir sedar kita. So kita
pisahkanlah benda tu daripada alam fikir sedar kita tadi. So kita tukar, kita ada pilihan. Kita nak tengok apa setiap hari. Kan, kita nak tengok yang baik ke yang tak nak baik. Ada orang yang kadang-kadang dia tak mampu nak kawal, jangan buatlah. Kadang-kadang orang tengok benda tu sebab dia nak kupas isu. Contoh isu politik kan, orang bergaduh sana sini. Saya lebih suka kebelakangkan diri dan melihat kepada personality setiap orang. Orang psikologi kan, tengok personality orang dalam isu tersebut. Kita belakangkan diri kita. Memang kita kena menjauhkan dirilah untuk sementara waktu, sementara kita membina kekuatan diri kita yang baru, sementara kita membina kekuatan mental kita yang baru supaya kita lebih sihat dan lebih afiat. Itu saja Zamri, saya rasa. Baik, betul. Itulah tadi saya ada kenalan juga yang dia terlibat dalam perniagaan, dan dia kata kalau kami ni kalau nak berjaya, dia kata kalau boleh apa-apa benda yang toksik di dalam Facebook ni, kalau banyak sangat macam Dr. kata tadi, unfollow. Kalau tak, takut kalau kita unfollow personal kan, nampak sangat kan dia ni tak unfollow aku, dah unfollow aku ke kan. Dia kata cara kita off FB, pindah ke TikTok, dia kata. Pindah ke TikTok. Mungkin TikTok ada benda lagi yang lebih motivate dan apa nama, membantu dalam perniagaan kan. Itu yang dia bagi tahulah. Kenalan saya bagi tahu. Tapi satu lagi doktor yang saya relate, yang doktor bagi tahu tadi, kalau bagi orang yang nak keluar daripada masalah ni, toksik ni, dia kena pisahkan daripada persekitaran environment yang negatif lah sebenarnya. Kalau saya relate dengan Islam sendiri, Islam pun menganjurkan macam tu bagi orang yang nak berubah kan. Orang nak berubah maknanya lepas dia bertaubat tu, kalau dia duduk di dalam satu kawasan yang tidak membantu dia untuk berubah, maknanya dia boleh keluar, berhijrah ke tempat yang lebih baik. Bagaimana kita lihat baginda Nabi SAW dan para sahabatnya yang duduk di Mekah Mukarramah kan, apabila tidak menerima sokongan ataupun menerima tentangan daripada masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu, mereka berpindah ke tempat yang lebih baik, iaitu Madinah Munawwarah, dan alhamdulillah akhirnya berkembang satu generasi yang dipanggil generasi Madani kan. Jadi kita dapat melihat kalau kita nak berubah, kalau persekitaran kita banyak sangat toksik dan ataupun negatif, toksik tu bahasa sekarang lah yang banyak sangat elemen-elemen negatif, maknanya kena berhijrah lah, mungkin duduk bersama dengan orang-orang yang soleh kan. Kalau kita baca pula yang tumbuh hati itu, rawat hati itu, dia pun sebut juga kalau hati kita mati, bacalah, cuba baca Quran kan, bangun malam, zikir, duduk bersama dengan orang-orang soleh. Sebab bila kita duduk dengan orang soleh ni, dia dapat membantu merawat sakit penyakit hati kita ni lah, dengan kalam-kalam yang berhikmah. Sebab orang soleh ni dia bina hubungan dia dengan Allah SWT sentiasa jaga kan. Dia pandangan hidup dia, cara hidup dia hanya untuk Allah, tujuan dia hanya untuk Allah SWT. Jadi orang-orang macam ni, dia ketenangan dalam hidup dia memang nampaklah jelas. Jadi bila kita duduk, kita dapat merasakan, dan diorang pun boleh membantu kita untuk bersifat dengan cara hidup yang lebih positif dan lebih dekat dengan Allah SWT. Jadi itu mungkin saya nak relate lah dengan apa yang penyampaian doktor dari segi dalam konteks agama kita, doktor Betul. Doktor ada nak simpulkan sebagai pertemuan kita dalam segmen kita yang terakhir ini, mungkin dalam hujung masa ni, mungkin doktor boleh simpulkan. Okey, untuk saya simpulkan kepada untuk kekuatan mental ni, macam mana kita nak hadapi masalah setiap hari, saya berbalik kepada tiga T. Pertama, taubat. So bila kita ada masalah, kita bertaubat. Maksudnya ujian yang Allah hantar, Allah nak, sebab Allah sayang kita. So Allah nak tegur kita, Allah nak bagi tahu kita, Allah nak membina hidup kita yang lebih baik. So yang pertama, kita taubat. Taubat, minta ampun pada Allah. Ya Allah, ujian ni datang kat aku tak kuat ya Allah. Kedua, kita tafakur. Tafakur ni kita berfikir tentang hikmah-hikmah yang Allah beri. Apa yang Allah nak sebenarnya.
Sebab bila ada ujian, lihat hikmah. Memang susah. Memang bila orang yang ada ujian fitnah, ujian kematian, memang sakit dia tu susah nak cakap kan. Tapi kita balikkan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, yang terakhir ialah tarbiyah. Macam Zamri sebut tadi, Rasulullah pergi tempat lain sebab nak tarbiyah diri dia, nak buat self development, nak buat pembangunan diri, nak buat penyucian hati, spiritual purification. Dan yang terakhir, untuk kekuatan hati ni sama-sama kita konsisten buat, kalau boleh 3S. Tadi T, lepas ni S pula. So S yang pertama ialah kita selawat. Sebab kita nak dapat syafaat Rasulullah kan. Rasulullah ni kalau apa maksud syafaat, Rasulullah boleh buat magic dekat akhirat. Saya cerita macam itulah dekat anak saya. Rasulullah boleh buat magic. Katalah mama duduk dalam neraka tapi Rasulullah bagi syafaat, mama boleh masuk balik dalam syurga. Kan? Kalau maksud syafaat Rasulullah tu Masya Allah luar biasa. Pertama dengan selawat lah kalau nak dapat syafaat. Ini untuk kekuatan hati kita juga. Yang kedua, S, sedekah. Sedekah ni apa? Sedekah ni mengajar kita tentang keikhlasan. Sedekah mengajar kita tentang empati, simpati pada orang lain. Luar biasa sedekah ni. Yang paling best sedekah bila kita tak ada apa-apa, kita bagi orang. Ini cerita-cerita Ahlul Bait kan? Cerita-cerita Saidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Hasan dan Hussein. Mereka tak ada apa-apa kan. Kalau kita tengok mereka ni material memang tak ada apa-apa. Mereka bersedekah. Sebab sedekah ni luar biasa ajaib dia. Dan yang ketiga, yang terakhir mudah je, senyum. Kalau hati rasa susah, rasa gundah, senyum. Bila kita senyum, hormon dalam biologi hormon kita ni dia pun akan berubah. Mudah je. Senyum. Kalau orang depression ni memang tak senyum lah. Senyum je, tengok macam ni, senyum-senyum. Lama-lama insyaAllah okey. Buat je 3S ni dan ingatlah 3T tadi. Itu saja daripada saya. Terima kasih Zamri, terima kasih Yadim Negeri Sarawak atas jemputan dan perkongsian ini. Saya harap ia dapat memberi 1001 pencerahan diri, bukan saja buat tuan-tuan dan cikgu, tapi juga untuk diri saya yang lemah dan hina ni insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bahagia Dr. Salah Idris, inspirator psikologi kejayaan. Betul-betul rasa terinspirasi lah pada pagi ni dalam segmen motivasi Jumaat kita. Masya Allah. Terima kasih Doktor di atas pengkongsian yang saya rasa banyak bermanfaat tadi. Jadi terima kasih juga saya ucapkan kepada para penonton yang bersiaran bersama dengan kita yang daripada awal sehingga jam 10 ni. Dan saya up sedikit saya angkat sedikit komen-komen daripada sahabat-sahabat kita di FB ni. Ini Alnisa Lili Balang, dia respon tadi, ignore saja doktor. Maksudnya benda-benda yang negatif ni ignore saja. Kemudian dia kata ada 3T, taubat, tafakur dan tarbiyah. Alhamdulillah. Dia share balik kongsian daripada doktor kita. Dan selawat, sedekah dan senyum, 3S. Masya Allah. Itu tips ya yang kita boleh amalkan insya-Allah. Jadi untuk makluman para penonton juga, pada esok hari kita masih bersiaran seperti ini, tapi bersama dengan sahabat saya lah, saudara Ramzi Razak, dalam segmen Fiqh Mu'allaf yang bertajuk interaksi kekeluargaan antara mu'allaf dan keluarga dan Muslim, insya-Allah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Sarip bin Adul, pengarah kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Iaitu siarannya, platformnya Facebook Live di Yadim Negeri Sarawak pada esok hari Sabtu 10 Disember jam 8.30 malam. 1 jam je, 8.30 malam hingga 9.30 malam. Jadi sahabat-sahabat kita yang turut mengikuti siaran kita pada pagi ini, bolehlah turut serta dan dalam segmen untuk esok malam 8.30 malam yang bertajuk Fiqh Mu'allaf, interaksi kekeluargaan antara mu'allaf dan keluarga dan Muslim. Ini mungkin menjawab skala fiqh berkaitan dengan mu'allaf. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih lagi kepada doktor dan terima kasih kepada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi hari Jumaat. Perbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah berkat selawat kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhir kelak insya-Allah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.
terang melantang, sedia berjuang fisabilillah. Tujuh satu tinggikan kalimatullah, berbekal tawakal gapai cita dan suci marhatillah. Sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan ummah mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerak dakwah, menyatu, memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia, medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh, siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Berbekal tawakal gapai cita dan suci marhatillah. Sabar gigih cekal menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan ummah mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam segala-galanya demi Allah Maha Esa. Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu, memandu ummah, menyebar risalah nubuah. Yayasan Malaysia, medan sinergi ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh, siru ala barakatillah, siru ala barakatillah.